Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan paru-paru dari Sanui Medical Center Velocity KL. Hari ini kita akan membincangkan mengenai penyakit kanser paru-paru. Okey, baiklah. Hari ini kita akan bersama-sama yang merupakan anak kepada seorang pesakit kanser paru-paru tahap akhir. Jadi hari ini Encik Isyam akan berkongsi bagaimana pengalaman beliau menjaga ayahnya ketika saat dari awal didiagnose dan sehinggalah ke saat pengakhirannya. Jadi mungkin daripada situ banyak yang kita boleh belajar daripada pengalaman beliau menjaga pesakit kanser peringkat akhir. Jadi seperti mana yang kita ketahui kanser paru-paru. Waalaikumsalam, betul. Suara clear Dengar clear ke suara? Jelas. Okey, dengar dan jelas. Okey, alhamdulillah Cik Syam ya. Jadi seperti yang kita lihat statistik di Malaysia menunjukkan bahawa kita terdapat lebih daripada 2,948 orang pesakit kanser didiagnose sebagai pesakit kanser paru-paru pada tahun 2006 ya. Daripada situ 1,445 orang adalah lelaki dan 103 adalah perempuan ya. Dan kanser paru-paru juga secara keseluruhannya merupakan nombor 3 penyakit kanser yang telah menyebabkan maut di kalangan penduduk Malaysia ya. Dan dari untuk golongan lelaki kanser paru-paru adalah nombor 1 merupakan antara punca kematian di kalangan kaum lelaki, dan untuk kaum wanita kanser paru-paru adalah punca yang nombor 5 antara kematian di kalangan kaum wanita. Baiklah Encik Isyam mungkin Encik Isyam boleh ceritakan sedikit tentang diri Encik Isyam sebelum kita teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurul sebab sudi jemput saya sebagai tamu hari ini. InsyaAllah saya cuba share sedikitlah pengalaman macam mana kita urus ayah yang pada masa itu seorang pesakit kanser stage akhir. Okey, semoga bermanfaatlah insyaAllah. Okey. Jadi mungkin Encik Isyam boleh ceritakan sedikit sebanyak apakah simptom-simptom yang mula-mula dirasai oleh ayah Encik sebelum dia didiagnose sebagai pesakit kanser tahap akhir tu? Okey doktor, pada permulaan ayah dia mengadu macam perut kembung macam itulah. Lepas tu struggle bila nak bernafas, seolah-olah macam ada benda dekat dada dia lah kan. So dia ada juga rasa macam nak pitam kan, pelik macam tu lah lebih kurang. So apa yang sebab kita orang, saya pun tak ada dekat kampung masa tu kan. Yang ada sebab kita orang 7 orang adik-beradik, 6 daripada 7 tu semua dekat luar. Tinggal akak je lah dekat kampung dengan abang ipar kan. Okay. So akak lah yang bawa ayah dekat emergency GH, right? Apa yang dia orang buat dekat sana, dia orang tengok simptom apa semua tu, dia orang just treat as macam apa ni, gastric punya patient je lah. Bagi drip lepas tu balik. Okay. Benda ni berulang selama saya rasa 4 kali kot 4 kali. Maksud first time tu berlaku malam. Okay. So lepas keluar balik tak okey, besok datang pula, nak berulang. Minggu 4 kali. Dan rawatan pun sama juga. Tak ada rawatan lain lah. Drip balik macam tu je. Jadi ketika itu doktor beritahu apa masalah ayah Encik masa tu? Gastrik. Adakah ataupun apa? Dia bagi tahu gastrik ya. Oh, gastrik. I see. Okey. Dia buat tak X-ray ke ataupun cek kahak ke, ada tak? Sebab masa tu masalah dia kembung perut, susah nafas ya. Kembung perut, susah nafas, lepas tu nak pitam macam tu lah macam ada benda dekat dada dia. Berat. Tak ada betul ya? Tak ada. Tak ada. Macam tu. Okey. Baiklah. Dan itu masa itu simptom yang pertama. Dan last sekali yang apa masa palliatif itu je. Yang lain semua tak ada. Okey. I see. Okey. Jadi apa perasaan ayah Encik ketika dia mendapat simptom yang pertama tu? Apa yang dia fikirkan? Kemungkinan dia tu sakit apa, macam mana?
okeylah, walaupun dia macam agak pelik jugalah kan, sebab dia tak pernah ada history gastrik sebenarnya. Kan? Cuma rasa sedikit positif lah, lega lah sebab doktor bagi tahu just gastrik. Tak adalah terfikir sampai tahap kanser. Kan? So dia just cuba positifkan diri lah, macam tu lah, insyaAllah tak ada apalah, insyaAllah okey tu. Dia pun nak tak nak anak-anak apa semua kan, mak risau. Macam tu je lah dia sekali. Itu je. Okey. Masa tu berapa tahun usia ayah Encik Isham tu masa dapat simptom first tu? Ayah dalam 68, lebih kurang. 68. Masa tu dia ada sakit apa? Macam manis ke, darah tinggi ke? Tak ada. Ayah seorang yang sihat. Tak pernah ada history. Okay. Dia aktif orang kampung kan. Dia bekerja kebun ke? Pekerjaan dia? Dia pesara kerajaan. Lepas pesara tu dia ada aktif lah buat kerja-kerja kampung, kebun, macam tu lah lebih kurang. Dia merokok ke Encik? Okay, masa diagnose tu dia dah berhenti 15 tahun lepas. Sebelum ni dia macam daihat jugalah masa muda dulu kan, seorang yang kuat jugalah. Sebab rokok tu. Ada sebatang, ada sepaket sehari ke masa tu? Lebih kurang, lebih kurang. Okey. Dalam keluarga Encik ada yang ada kanser ke masa tu? Tak ada. Okey, alright. Jadi, okey, setelah tu, bagaimana pula dengan ahli keluarga yang lain masa ayah Encik mula-mula dapat masalah susah nafas tu? Apa yang mereka fikirkan masa tu? Okey, kita orang pun sama kan, macam ayah jugalah. Bila doktor pun tak bagi tahu yang apa ni, benda tu macam kan, just bagi tahu ini gastrik je, insyaAllah akan okey kan, better nanti jaga makan kan, apa semua lah whatever. Lepas tu cumanya mula rasa pelik sebab dah 3-4 kali pergi, tapi tak ada improvement dan rawatan sama je. Kan. So dah bila berlaku lagi kan, benda tu kita dah rasa macam ini tak boleh jadi macam ni. Takkan nak biar macam ni je kan. Lagipun ayah tu nak kena angkat, dia tak boleh, tak larat. Kan. So itu penat jugalah nak masuk kereta apa tu kan, nak keluarkan kereta kan. Macam tu. So kita pun dah mula fikir alternatif lah pada masa tu. Jadi masa tu adakah keadaan keseluruhan kondisi dia semakin lemah ke macam mana? Dulu daripada berjalan jadi tak boleh berjalan ke macam mana? Betul dia makin lemah. Berpeluh badan kat so gelisah So macam-macam lah. Sebab tak kena dia istighfar je gitu dia. Macam tu je. Kan. So tapi dia bagi tahu insya-Allah okey, insya-Allah okey, macam tu je. Dia memang positif. Dia positif. Kita pun rasa berat badan dia semakin menyusut ke ketika itu? Tak ada. Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey, jadi setelah Encik cuba rawatan alternatif tu maksudnya jumpa ustaz ke macam mana tu? Bukan. Maksudnya sebab kita orang daripada kecil lagi diajar oleh ayah, ayah ni seorang yang positif ataupun dia kepercayaan dekat perubatan moden ni sangat tinggi. Okay, dia tak percaya benda macam tu. Macam nak try ubat-ubat kampung semua tak ada. Macam kita orang daripada kecil lagi kan, demam sikit hospital. Okay, sakit perut sikit hospital, sakit gigi sikit hospital, semua hospital. Ayah bukan jenis macam orang lain lah, orang lain. Dia kepercayaan dia kat hospital moden. So kita pun ke arah tu jugalah. Maksudnya bila government kan tak boleh nak refer, kita minta jugalah kan. Macam kita argue juga doktor, takkan macam ni je treatment kan. Tak ada improvement pun dekat ayah kan. Boleh tak refer dekat hospital besar macam SOSM Kota Baru kan, ataupun hospital besar. So sampai doktor pun apa ni, tinggal suara kan, awak doktor ke saya doktor? Ada tanya macam tu. Kan, so kita tak boleh buat apa lah. Kan, kita mula fikir alternatif untuk apa ni, private lah. Itu dekat KPJ Kota Baru. So kita orang ada sepakat apa pun yang berlaku, kos tu itu soal lain. Yang penting ayah dulu. Okey. Jadi seterusnya bila sampai ke hospital private tu, apa yang dekat sana buat? Masa tu simptom dia masih lagi susah nafas, sakit perut macam tu lah ya? Ada batuk darah, ada batuk langsung ya? Tak ada. Dia tak ada batuk. Daripada awal sampai habis tak ada batuk. Dia tak ada sungkuk, tak ada batuk. Okey. Jadi bila sampai tu dia berapa? Macam mana? Tak dengar. Dekat hospital private tu, apa yang doktor kat sana buat untuk
Kalau tak silap saya lah, ECG, okay, sampai lepas tu ada certain procedure lah macam CT scan tak silap. Okay, so lepas tu dia find out, tengok jantung tu macam dah tenggelam dalam air. Kan? So apa dia buat? Dia terus tebuk untuk keluarkan air tu. Dan immediately terus sebenarnya macam miracle happen, ayah terus macam okey. Okey kan, orang boleh gelak-gelak apa semua kan. Dia cakap okey tak ada apa kan. Dia macam tu lah. Kita orang itu duduk jauh kan, dekat ada duduk Sabah Sarawak kan, semua dia bagi tahu dia call seorang untuk ayah okey lah, ayah okey tak risau macam tu lah. Okey. Cumanya isunya cumanya doktor bagi tahu masalah tu dah settle, yang support tu, cuma dia kena investigate lah air tu daripada mana, itu je. Kan, mana punca air, tiba-tiba ada air kat jantung kan. Okay, so dia cadang sebab benda ni costly kan, dekat private, untuk refer dekat hospital besar, untuk refer ke hospital besar untuk kita investigate. Masa tu nampak tak apa warna air yang dikeluarkan daripada paru-paru tu? Adakah warna masa tu doktor bagi tahu tak apa warna air, warna merah ke, warna kuning ke? Ada tak dia terangkan apakah warna air paru-paru yang keluar tu? Hello, Cik Syam? Hello? Ya. Hello? Dengar tak? Campur, ada kuning sikit lah. I see. Okay, right. Okay. Jadi masa tu tak tahu lagi cancer ya? Ada warna masa lah, kekuningan sikit. Jadi masa doktor tu keluarkan air, lepas tu doktor bagi balik ke ataupun macam mana? Ataupun kena stay berapa lama? Dia buat refer, surat refer dan dia call konsultan dekat HSM. Okay, lepas tu lepas yang okey 2 hari dia terus balik lah dan follow up dekat sana lah nanti dekat HSM. Okay. So dekat sana, dan ayah orang pertama setujulah bila doktor cadangkan untuk refer, sebab dia faham benda ni cost, dia tak nak susahkan anak-anak. So lepas tu kita terus proceed dengan HSM lah. So dekat HSM tu apa lagi yang prosedur yang dia buat? Adakah dia kata nak kena buat biopsi apa-apa ke? Ya, dia scope, biopsi lah, ambil sampel. Lepas tu ada jugalah doktor bagi izin sikit-sikit pasal possibility lah untuk kanser apa semua tu. Cuma indirect kan, supaya kita lebih bersedia. Itulah. Dan saya pun expect jugalah sebenarnya, sebab kita ada buat reading sikit lah kan, test Google kan, tengok ada masuk juga, cuma kita mengharapkan result tu negatif. Kan, kita mengharapkan negatif. Itu je lah. Okay. Jadi tak lama lepas tu berapa lama yang kemudian doktor bagi tahu ini adalah penyakit kanser paru-paru? Dalam 3 bulan juga lah tu. Lebih kurang. Sebab Q kot mungkin saya tak pastilah kan, mungkin. Sebab sampel pun dia tak buat dekat Kota Baru. Dia hantar ke Kuala Lumpur kalau saya tak silap. Oh, I see. Ini tahun bila ni Cik Isha? Hujung yang saya sakit tu, simptom dia awal pada hujung 2013. Okay. Lepas tu dalam bulan 3 macam tu. Confirm. 2013. I see. Jadi doktor yang merawat ayah Cik Isha masa di hospital swasta tu, adakah dia doktor pakar paru-paru ataupun dia doktor pakar perubatan dalaman yang umum? Pakar paru-paru. Okey. Kemudian refer ke hospital USM pun ke pakar paru-paru juga ya? Betul. Dan selepas tu baru dia refer ke onkologis lah. Okey. Dan setelah itu terus transfer ke HKL ke untuk rawatan onkologi? Bukan, dekat maksudnya result tadi. Sampel dia hantar ke KL, okay, dimaklumkan macam itulah. Rawatan tetap dekat HSM, rawatan. Okay, series of rawatan semua dekat sana lah. I see. So lepas so masa doktor bagi tahu ini adalah kanser paru-paru, dia cakap tak peringkat keberapa dan sebagainya? Ada, dia bagi tahu. Dia bagi tahu stage 4 lah. NSC, non-small cell.
Jadi kita beritahu jenis dan apa ni, dia punya stage sekali ya. Dan dikatakan jugalah cadangkan beberapa jenis rawatan, rawatan kemoterapi, tapi untuk tu dia kena sampling sekali lagi untuk pastikan ubat yang sesuai dan make sure ubat tu respon lah dengan dia punya sel, kan? Masa dia kata non-small cell tu, dia cakap tak jenis apa? Adakah adenocarcinoma ataupun squamous ataupun yang mana? Dia cakap adenocarcinoma ke atau squamous yang paling common sekali? Oh, saya tak pasti tu. Saya tak pasti. Okey. Jadi bila doktor beritahu kepada ayah encik yang telah didiagnos penyakit kanser paru-paru tahap akhir, apa reaksi ayah encik Isyam masa tu? Masa tu ada anak-anak sekali ke ataupun ayah je kat situ? Saya ada sekali. Okey. Ayah macam biasa, dia seorang yang tenang, okey. Dia macam angguk-angguk macam tu je, dia okey. Alright. Lepas tu dia keluar, dia cakap tak ada apalah. Dia cakap macam tu kan. Kanser tak semestinya mati. Macam tu kan. So apapun dekat sini ni sekadar macam dia nak positifkan kita orang dan diri sendiri kan. Dia cakap dunia ni sementara. Apa yang ayah nak dia bagi tahu. Apa ni, later lah ya. Esok kalau baca pasal Kelantan, esok atau kemudian hari. Akhirat lah. So dia tak kisah dia cakap. Yang penting kita ikhtiar dulu. Ikut apa yang doktor cakap. Okay, alright. Jadi masa tu doktor memang mencadangkan kemoterapi ya, Encik Isyam? Betul. Semuanya adalah beberapa ubat yang kita panggil jenis tu macam standard item yang available dekat hospital, jenis kemo kan. Tapi tak silap ada dua jenis ubat dia test, dua-dua tak respon. Okay. Semua dia test yang ubat yang seterusnya, kalau tak silap Alinta, tapi ubat ni bukan ubat standard item. Maksudnya patient nak kena beli. Kita nak kena beli. Okay. So kita bayar, hospital akan bagi quotation, kita bayar dekat company tu, baru hospital dapat ubat tu dia akan buat sesi kemoterapi. Okay. So agak mahal jugalah sebenarnya. Berapa kos dia tu Encik? Boleh share? Dia surface area kan, ikut berat badan kan. So kalau tak silap saya, satu cycle dalam 7,000. So untuk complete 6 cycle dalam 42,000 macam tu lah, lebih kurang 40,000. So ayah memang katakan kerajaan, okay. Tapi dia tetap nak kena apply, nak kena dapat kelulusan. Sebab dia tak ada macam, dia bukan standard item yang boleh straight away boleh buat rawatan macam tu. So apa yang kita buat, kita pun tak nak tunggu, kita faham cancer something yang agresif, yang merisikokan dia juga. So kita bayar dulu. Kita bayar dulu untuk cycle mana yang awal lah, yang mana kita sempat bayar dulu, jadi kita claim. Okay. Jadi bila doktor bagi tahu tentang diagnosis pesakit kanser tahap akhir tu, bagaimana penerimaan ahli keluarga yang lain dan encik sendiri? Macam mana dari segi penerimaan, respon tu macam mana? Ahli keluarga dan encik sendiri tu macam mana? Okay, saya itulah. Biasalah kita kan, bila tahu kanser terus mati. Kan? Ke arah situ lah kan, kanser mati. Tapi itulah kita cuba positifkan diri juga macam ayah cakap kan, kita usaha dulu. Tak boleh nak serah bulat-bulat macam itulah. Dan inilah proses. So bila kita tengok benda tu kan dari hari ke hari, ayah makin sihat sebenarnya. Onkologi pun pelik sebab ayah macam tak ada tanda-tanda orang kanser. Kan? Dia tak ada sempur, tak ada batuk, sikit pun tak ada batuk. Sikit pun. Ayah untuk makluman dia guru Quran, okay? Dia imam. So dia rutin dia macam biasa. Dia mengajar, jadi imam kan. Hatta seorang budak tu, anak murid dia tak tahu pun dia sakit kanser. Dia balik positif, dia sibukkan diri dia dengan aktiviti harian dia. Macam tu. Cumanya itulah, kanser tu is there lah, nak kena shrinkkan dia punya sel kan. Okay? Dan doktor baru sama, sebenarnya dia dah met. Kanser dia dah met dekat bahagian mulut. Dia ni tak ada orang perasan. Dah merebak ke mulut. Ayah komplain setiap kali dia mandi apa semua kan, akan berdarah. Berdarah, lepas tu dia akan ludah, lepas tu akan berhenti macam tu lah. Doktor pun pelik juga, biasa dia cakap daripada atas ke bawah, tapi ada pelik dia daripada bawah ke atas kan. Tapi tak apalah, benda tu dah merebak, so refer ke klinik Maxilo. Tak salah dia buat sampling juga untuk test untuk test dia punya ni lah
positif itulah apa kita negatif kanser. Cumanya ada ralat sikit lah dekat situ. Ralat sikit, maklumat tak sampai dekat onkologis pasal Rizal tu. Onkologis just fokus dekat dia punya lung je. Okay? Sampai habis 6 cycle tu, saya tanya, macam mana dengan mulut? Kan kita ingatkan yang Alimta tu dah cover sekali dengan mulut tadi kan? Tak. Kan dekat mulut tu ada ubat lain. Doktor pun terkejut. Mulut ada kena tu kan? Kita pun terus lah. Kan? Jadi terkejut juga kan? Kenapa macam tu? Saya tak tahu pun. Macam tu. Sedangkan yang ni dah sampai 7-8 bulan mulut tu. Dibiarkan macam tu. Lepas tu dia tahu, semua dia panggil apa nama silo punya silo punya pakar datang. So sit down, tengok apa semua result, review balik. Lepas tu decide untuk operate pula di mulut. Decide untuk buat operation buang keliling rahang tu. Okay. So start dari situ lah ayah start merosot lepas operate. I see. Okay. Operation mulut tu dia merosot lah kesihatan dia. Maksudnya dia dah tak boleh mengajar Quran lagi seperti biasa ke macam mana? Tak boleh. Sebelum tu macam sakit kan, dia just belajar macam tu je, dia boleh bercakap, dia tak rasa sakit langsung pun dekat mulut. Dekat paru-paru pun tak ada rasa sakit langsung, dekat dada pun tak ada. Kan? So bila doktor bagi tahu, pakcik, kita cadangkan untuk buat operation sebab dekat mulut ni dia macam localized lagi kan. So kita cantah dia cakap, perlu dia merebak kat bahagian lain. So doktor berjaya convincekan ayah. So dia agree. Dia agree untuk buang benda tu. Okay. So lepas prosedur tu lah dia terus merosot. Dia dah jadi macam reka balik apa semua, dia bernanah apa semua kan. Itulah. Bagus semua settle sebenarnya. Saya dah sering tu tak ada apa. Dia kat mulut tu yang pusat tu. Diorang ada ambil biopsi tak dekat mulut tu? Ada. Diorang kata sama jenis ke dengan kanser kat paru-paru ataupun jenis kanser yang lain? Ya, sama, konsisten. Sama jenis lah. Ya. Tapi dia tak respon yang kat mulut tu. Macam mana? Dekat mulut tu dia tak respon dengan ubat Alimta ya. Kan Alimta kan dia makan ubat ubat tak respon. So doktor onkologi kata yang ubat Alimta tu untuk paru-paru tu respon tak? Yang kanser paru-paru tu mengecut tak lepas dia makan ubat Alimta tu? Tak jugalah. Yes, paru-paru mengecut. Cumanya fokus lepas tu untuk yang mulut ni. Mulut pun operate bagi tahu nak cantas, so dia takkan merebak kan. So ayah agree lah untuk benda tu kan. Nanti dia kalau letak macam yang apa ni kita panggil silikon apa semua untuk cover kan. Okay. So tak sempat apa-apa lah sebenarnya. Lepas itu 2 minggu ayah terus merosot sampailah sebulan kot lepas dia operate habis. Ubat pun yang doktor cadangkan oral kemoterapi untuk yang ni Tasiva, yang tu pun mahal juga doktor, dalam 27,000 untuk sebulan untuk ambil selama 30 hari. Itu pun sama juga nak kena tanggung, nak kena bayar dulu. Okay. Tak sempat. Ayah sempat makan 7 hari lepas tu tak ada dah. Okay. Jadi nampak agak mencabar ya perjalanan yang dilalui oleh ayah encik, tapi sikap beliau yang sangat positif tu membolehkan beliau terus melalui hari-hari dia dengan tenang ya, sehinggalah saat-saat terakhir. Betul. Jadi ya. Jadi macam pengalaman tadi lupa, tak nak fikir pasal dia tu sakit kanser. Dia macam tu. Jadi mungkin Encik boleh sharekan apa pengalaman pahit ketika menjaga dan menemani ayah penyakit kanser paru-paru ni Encik? Tadilah satu masa terima berita tu, okey, yang pertama. Lepas tu bila dah disahkan benda tu dah mat kat mulut dan ada miscommunication pula dekat situ. Kan menyebabkan benda ni dah kan dia aktif lah dekat sini kan. Sampai tahap 4 macam tu kan, tiba-tiba. Dan pasal sama untuk buat radioterapi apa semua tu, CT scan pun nak buat, itu perlu tunggu sampai 2-3 bulan sebab masalah queue mesin dekat hospital tu, maintenance lah, rosak lah semua kan. Sebab dekat Kota Baru ada satu je mesin tu doktor. Satu je. Okay. So bila time sampai turn dia rosak. Kan so nak tunggu maintenance, repair apa semua, itu agak-agak mencabar lah sebenarnya. Mencabar jugalah. Dan yang ketiga masa paliatif lah. Paliatif kan tadi saya beritahu yang ayah tu bahagian mulut dia dah bernanah balik.
nak balik, so, bila komplain dekat hospital, nak bawa ayah at least untuk buang untuk cuci mulut dia, buang nanah semua kan. Doktor tak nak, hospital tak nak terima. Tak nak terima, so itulah, nak duduk kat rumah lah. Kita pun tak boleh buat apa sebab dia berdarah tau. Mulut dia pun tak boleh nak ni kan, nak buka, melekat. Tak tahu, tak tahu buat apa tau. Kita orang panik. Hospital tak terima. Sampai kan kita terpaksa call yang ada hospital tu datang untuk drip dekat rumah. So ayah dah merosot. Merosot tu penat kan. Itu je lah. Masa tu adakah ayah perlukan oksigen untuk bernafas? Ada tak ayah memerlukan? Dengar kan? Jelas ke? Dengar. Masa tu ada tak ayah Encik memerlukan oksigen masa tu? Perlu pakai oksigen saat-saat akhir tu? Ya. Last kali tu kita call juga yang hospital daerah. Okey, masa tu kita, sebab ayah dah nampak merosot sangat, kita just call hospital daerah yang dekat tu untuk ambil dia, okey, sebab sesak nafas kan. So, dekat hospital tu dia bagi ni. Bukan asalnya kita nak minta refer dekat hospital Kota Baru tempat ayah buat rawatan tu lah. Kan, tapi tak terima dekat situ. Alhamdulillah GS terima lah. GS terima tapi dia orang tak boleh buat prosedur. Tak berani nak usik bahagian mulut. Apa yang dia buat, just monitor dia punya BP, itu je. Itu bagi oksigen. That's it. Itu je. Jadi masa jumpa doktor pakar kanser tu memang dia orang pun cakap ini untuk palliatif lah. Maksudnya untuk memberikan keselesaan ya. Itu je lah. Jadi mungkin Encik boleh kongsikan kalau ada pengalaman manis lah ketika menjaga dan menemani ayah menjalani rawatan penyakit kanser paru-paru ni. Okay. Kalau ada pengalaman manis. Apa saya nampak lah, mindset tu dah berubah lah, bertukar kan. Kanser bukan macam soal kematian, soal macam mana you nak survive. Macam mana tu? Dari segi pengalaman kita nak fight, nak positifkan kita punya mindset kan. So kita kena ingatlah sebab benda ni Allah tak akan uji manusia di luar daripada kemampuan kan. So itu yang benda yang saya banyak belajar daripada arwah ayah. Dia sangat-sangat positif sampailah akhir hayat dia. Right? Dan kita orang adik-beradik jugalah. Okay? Dan positifnya adik-beradik kita orang nampak kita orang punya relationship lah. Okay? Sama-sama jaga ayah, kos semua pun. Every single share tak ada berkira lah kan. Kau dulu lah ada. Semua bagi je kan. Berapa nak, berapa kos so, tak ada isu lah dekat situ. Sebagai seorang anak ya, apa yang Encik sendiri rasakan ketika ayah daripada awal yang Encik bersama-sama dengan ayah dan akhirnya sampailah ayah terus merosot. Apa perasaan Encik ketika tu? Apa yang Encik fikirkan masa tu? Saya itulah saya pun sebenarnya dah tak sanggup sebenarnya duduk dekat orang kanser, tak sanggup nak tengok. Tapi ayah dia tak pernah mengeluh. Tapi kita nampak dia punya kesakitan tu. Kan kejap-kejap dia macam berdiri, duduk macam ni kan. Lepas tu dia baring kan. So macam-macam posisi dia buat, bertukar setiap second. Kan, kita nampak tapi tak pernah mengeluh. Okay, so itulah, saya pun secara langsung kita jadi kuat. Apa pun kita reda. Macam tu je lah. Saya banyak juga baca lah, join group dekat Facebook Cancer Survivor Group semua kan. So betul, cancer fighter ni memang dia kuat. Okay. Jadi mungkin Encik Isham ingin berkongsi ataupun share learning point ataupun pengajaran yang boleh Encik kongsikan dengan orang-orang di luar sana ya, yang mungkin ada ahli keluarga yang turut menghidap penyakit kanser paru-paru ya. Mungkin sepatah dua kata ya, pesanan ya ataupun inilah learning point yang Encik boleh share dengan ahli keluarga pesakit kanser di luar sana. Okay, again saya nak recap lah kanser ni bukan soal kematian. Macam mana sebuah perjuangan tu bermula lah nak survive, nak hidup kan. So jangan cepat mengalah, teruskan support dengan benda-benda yang positif. Dan kalau macam pesakit kanser tu yang jenis ada social media punya ni platform, minta je join mana-mana group. Daripada situ banyak sangat yang survivor yang akan guide
akan bantu untuk bagi untuk set macam mana nak positifkan mindset kan. So jangan berhenti berusaha lah. Dan yang kedua yang apa ni, yang sangat-sangat ni lah apa ni, macam boleh cakap haramkan, saya haramkan untuk kita cuba alternatif lain lah, macam satu supplement yang overclaim, yang cakap macam terlalu ni terus sembuh kan, makan gel ni sampai satu botol terus sihat, itu elakkan lah. Jangan jadikan keluarga kita tu sebagai tikus putih ataupun alat eksperimen. Okey, fokus dekat apa ni, modern punya rawatan, itu je. Dan dos yang sihat tu stop rokok. Saya dulu pun isap rokok, lepas tu saya quit, sama kita belajar di situ lah So amalkan aktiviti harian yang sihat, okey. Lepas tu makan benda yang ni lah yang positif. Fast food cuba elak lah, okey. Itulah yang penting, semua kehidupan kita kena ni lah, lifestyle kita kena berubah. Okay. Ya, jadi saya tengok pengalaman menjaga ayah yang menghidap penyakit kanser paru-paru ini banyak memberikan learning points ataupun apa tu, nilai tambah kepada Encik Isham, mungkin dari segi motivasi kehidupan dari segi ilmu mindset yang positif, ubah habit daripada merokok kepada tidak merokok Jadi semua dari semua adik-adik berhenti terus. Taubat nasuha. Betul. Ya, jadi memberikan kesan yang besar kepada ahli keluarga dari segi mindset mind shift semua berhenti merokok alhamdulillah Ya, dari setiap tahun pun saya, untuk makluman, saya akan buat setiap tahun kanser mata punya test. Full blood test saya akan buat setiap tahun. Okey, baru lepas minggu lepas saya buat. Termasuklah yang colon cancer apa semua kan. Itu pun saya buat. Setiap tahun, tak pernah merah, tak pernah fail. Sejak daripada itulah, at least kita early detection. Cancer is about early detection kan. Sebab 1, 2 insyaAllah kita curable kan. 3, 4 tu mungkin just untuk extend dia punya tempoh macam tu je. Itu apa saya faham lah kan. Tapi mereka dah siapkan, mana tahu kan. Tapi itu ikut ilmu lah. Okay. So kalau doktor benarkan saya nak tambah sikit. Okay. Yang sihat tu, okay, make sure tu lah, ambillah takaful. Okay. Sebab saya pun struggle kan, walaupun ayah kerajaan tetap nak kena ada pendahuluan. So ni pun boleh tengoklah kan, kos-kos apa semua kan saya dapat. Ni quotation saya simpan sampai sekarang kau tengok. Okay. Daripada ini pembekal, okay. Sebelahan, okay, kat PJ. Okay, banyaklah. Okay. So ini surat yang pengesahan ayah kanser stage 4 apa semua daripada SSM. Okay, semua saya simpan lah sampai sekarang. Ada file khas untuk kenangan. Okay. File ayah khas. Ini dokumen ubah untuk ayah. Semua saya buat. Saya simpan sampai sekarang. Ya, jadi betul satu tindakan yang sangat baik Encik Isham kerana mendokumenkan, betul-betul menyimpan dokumen, sebab penting dokumen ni untuk tunjukkan kepada doktor terutamanya kalau banyak rujukan telah dibuat. Jadi supaya doktor tu tahu apa penyiasatan yang telah dibuat jadi boleh terus follow up tak membuat penyiasatan daripada awal semula Ya. Jadi alhamdulillah banyak rasanya kita dah belajar daripada pengalaman Encik Isham menjaga ayahnya yang merupakan seorang pesakit kanser paru-paru dari segi simptom Jadi tak semestinya kanser paru-paru itu dia datang dengan simptom seperti batuk berdarah Ada yang datang dengan simptom sesak nafas kemungkinan ada macam gastrik. Jadi kadang-kadang tersilap diagnose macam pada awal-awal permulaan tu doktor kata ini masalah gastrik Selama berapa bulan tu awal-awal tu yang 4 kali masuk hospital, diorang kata gastrik tu? Minggu tu. Berapa seminggu Dalam masa seminggu tu. Sebelum ke KPJ sebagai permulaan rawatan tu dekat KPJ. Jadi kita perlu berhati-hati lah terutamanya untuk orang-orang yang mempunyai sejarah keluarga yang ada kanser sama ada kanser paru-paru ataupun kanser organ-organ lain kerana genetik kanser itu boleh diwarisi dalam keluarga jadi perlu berhati-hati perlu mengambil langkah-langkah pencegahan contohnya perlu berhenti merokok amalkan gaya hidup sihat, exercise dan meninggalkan makanan-makanan junk food kerana makanan-makanan junk food tu
ada banyak karsinogen atau bahan-bahan yang boleh mengaktifkan sel-sel kanser tu ya. Banyakkan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran ya, kerana buah-buahan dan sayuran banyak antioksida yang boleh menguatkan imun sistem badan ya. Jadi bila badan sistem imun sistem kuat, mereka boleh melawan kanser tu dengan lebih baik ya. Dan untuk pengetahuan semua ya, kanser paru-paru ni memang kebanyakannya, kebanyakan pesakit kami yang di-refer kepada kami doktor pakar paru-paru sebagai pesakit kanser 70 hingga 80% adalah peringkat 3 dan 4 ya. Hanya 10% ataupun kurang adalah peringkat 1 dan 2 yang masih yang boleh dioperate ya, di mana kebanyakan pesakit ketika peringkat 1 dan 2 mereka tidak ada apa-apa simptom. Dan bila mana mereka ada simptom, ketika itu sebenarnya sudah agak terlambat untuk buat pembedahan dan sebagainya ya. Jadi memang sangat bijak tindakan Encik Syah untuk buat ujian saringan ya, dan berhenti merokok, satu keluarga berhenti merokok dan mengamalkan hidup sihat, contohnya bersenam dan sebagainya ya. Jadi ini adalah amalan yang perlu kita praktikkan di kalangan ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat anda ya. Kalau masih ada sahabat anda yang masih merokok ya, kita perlu nasihatkan mereka untuk cuba berhenti ya, kerana merokok ini bukan saja membahayakan diri sendiri tetapi juga orang-orang di sekeliling perokok tersebut ya. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mungkin Encik Syam pada apa dia Encik Ishan, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita nak mengakhiri sesi. Kita sudah pun hampir sampai ke penghujung sesi, mungkin ada kata-kata terakhir yang Encik Ishan nak sampaikan. Okey, tak ada apa, cuma apa ni, doakan kita dan semoga sehari saya bermanfaat. Okay, hari ni hari 29 hari Ramadan, insyaAllah satu hari lagi. Okey, teruskan berjuang. Kita terima kasih doktor atas platform. Baik. Okey, insyaAllah sama-sama Encik Isham, dan harapan saya para netizen di luar sana juga turut mendapat pengajaran ataupun learning point ya, pengalaman berharga, pengalaman hidup ya yang kita boleh dapatkan daripada sharing Encik Isham menjaga ayahnya seorang penghidap kanser paru-paru, dan bagaimana mereka sekeluarga menghadapi cabaran ini secara bersama-sama ya, dengan positif mindset ya. Alhamdulillah mereka berjaya menghadapinya dengan penuh ketabahan ya. Jadi terima kasih kepada Encik Isham ya kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada tengah hari ini untuk berkongsi pengalaman yang sangat berharga yang saya kira ya. Mungkin ada orang yang kat luar sana tak pernah dengar langsung tentang penyakit kanser paru-paru ya, apatah lagi tak ada saudara yang pernah ada kanser. Jadi bila mendengar sharing Encik Isham ni, banyak pengalaman ataupun ilmu yang mereka boleh kutip dan faham ya. Dan mungkin juga memberikan motivasi kepada perokok-perokok di luar sana untuk berhenti merokok ya, supaya kesihatan diri sendiri dan juga ahli keluarga terpelihara ya. Baiklah, sampai ke penghujung sesi ya. InsyaAllah esok kita akan bersama-sama membincangkan mengenai norma baru di hari raya sempena COVID-19 pandemik bersama-sama Ustaz Syamil Issa, graduan daripada Universiti Al-Azhar Mesir bidang syariah ya. Jadi untuk netizen yang ada soalan mengenai norma baru topik esok, boleh type di ruangan komen ya, dan kita boleh dapati rakaman session ini di YouTube saya untuk kita ulang dengar tentang sesi ini bagi yang lambat join tadi ya. Dan untuk sesiapa yang ingin mendapatkan sesi penyertaan, boleh klik di Google link doc yang saya akan sharekan sebentar lagi. Baiklah, kita jumpa lagi pada esok hari, dan terima kasih banyak Encik Isham di atas masa dan sharing pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.